Korang tahu tak, level yang aku cakap tadi, actually level tu tak ada button pun geng dekat lift. Kalau korang masuk lift dekat KLCC tu, tak ada button pun yang korang boleh tekan untuk pergi ke aras berkenaan. Dia nampak benda tu berjalan menembusi dinding geng. Memang sangat-sangat menyeramkan lah. Ada ke manusia yang betul-betul manusia boleh jalan tembus dinding? Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni kita nak bercerita pasal cerita hantu lagi lah. So we back to cerita hantu balik. Sebab aku rasa ada banyak gila cerita yang seram aku baca tau baru-baru ni. So aku rasa before ni korang pernah kot tengok, siapa-siapa yang dah lama follow aku, korang pernah tengok part 1 cerita pasal cerita hantu yang seram dekat KLCC. So kalau siapa-siapa yang belum tengok, korang boleh pergi tengok dulu dekat cerita hantu. Aku letak link dekat atas ni, korang boleh pergi tengok lah. Ataupun selepas ni pun korang boleh je pergi tengok. Korang tahu tak KLCC, Menara Kembar Petronas tu, Twin Tower tu, yang dekat KL tu, sebenarnya ada kisah seram dia. Korang ingat hantu-hantu semua ni diorang duduk dekat kampung je ke? Dekat KLCC tau, dekat tengah-tengah bandar pun diorang ada tau geng. So korang tahu tak, ada satu level, satu aras dekat KLCC tu terpaksa dikosongkan untuk dia, disebabkan ada perjanjian-perjanjian tertentu. So sebelum tu aku just nak klarifikasi, semua cerita yang aku ambil ni semua daripada internet, bukan aku reka lah. So aku akan cerita balik lah apa yang aku baca. First one, korang tahu tak, masa diorang nak bina KLCC tu sebenarnya ada banyak gila problem. Macam problem power supply lah, and then macam technical problem macam tu lah untuk diorang bangunkan bangunan KLCC tu. Almaklumlah, dulu bangunan KLCC ni pernah menjadi bangunan yang paling tinggi di dunia. Tapi korang tahu tak, even bangunan yang paling tinggi dekat dalam dunia ni pun yang pernah jadi tu, ada benda yang tersangkut dengan makhluk gaib. So katanya, apa yang aku baca sebenarnya macam ni geng, dekat KLCC tu ada satu level tu memang orang kata level yang sangat-sangat berhantu. So selepas projek KLCC tu telah berjaya and then dah boleh launch, actually diorang kata developer dekat situ perlulah mengikat perjanjian dengan makhluk gaib. Sebab kiranya macam tempat tu, before diorang bangunkan KLCC, diorang duduk dekat situ. Faham tak? Diorang duduk dekat situ. Kiranya tempat tu memang berpenunggu macam tu lah. So that's why lah diorang kena kosongkan satu bangunan tu untuk makhluk-makhluk gaib duduk. Pada mulanya lah, diorang tak percaya tau benda-benda macam ni. Kiranya untuk perjanjian lah bagai-bagai ni. So diorang pun buka lah seluruh aras dekat situ. Tapi korang tahu tak, ada banyak gila gangguan dekat satu bangunan ni, dekat satu aras ni, yang menyebabkan aras itu terpaksa ditutup. Antara cerita-cerita seram yang aku akan cerita selepas inilah. Tetapi selepas gangguan-gangguan ini terjadi, diorang pun putuskan untuk okey tak apa, aku akan bagi satu aras ni untuk diorang tak kacau aras-aras yang lain. So begitulah ceritanya. Kiranya adalah perjanjian yang wallahualam, kita tak tahu betul ke tak. Macam kita tahulah semua tempat berpenunggu, betul tak? So kita tak boleh buat main lah dengan benda-benda macam ni kan. Okey, aku pernah ceritakan 3 kisah seram di KLCC yang korang tak tahulah korang pernah dengar ke tak. Tapi aku akan ceritakan beberapa lagi lah kisah seram yang telah terjadi sehingga menyebabkan aras itu ditutup. Ada satu hari, ada satu pekerja perempuan ni, dia naik lift. Masa tu dah pukul 8 malam tau. Dia ambil overtime macam tu lah kot. So waktu tu dia nak turun lift lah. Nasib baik dekat dalam lift tu ada bos dia tau. And then waktu diorang nak berdua nak turun ke bawah, ke tingkat M lah kan, tiba-tiba diorang ada bau satu bau yang sangat menyengat lah. Orang kata bau tu memang sangat menyeramkan. Bukan bau kemayan, tapi bau macam bau-bau bunga macam tu lah. Memang tiba-tiba je ada. Lepas tu diorang dah sampai je kat tingkat M tu, tiba-tiba pintu lift pun terbuka. Bila lift tu terbuka, bos dia keluar dululah. Bila bos dia keluar, bos dia tiba-tiba je nak terpandang ke belah kiri.
So dua-dua pun pandang lah belah kiri. Korang tahu tak apa yang diorang nampak belah kiri tu? Diorang nampak ada seorang lelaki yang sangat menyeramkan and tengah senyum-senyum pandang diorang. Lepas tu bos dia dengan dia teruslah berlari daripada situ. Dan korang tahu tak, seminggu perempuan tadi tu kena kacau oleh hantu pocong, geng. So memang seram lah. Aku tak tahulah sebab apa dia kena satu. Maybe sebab dia stay overnight sampai pukul 8 malam. Orang habis kerja pukul 5, dia pun overtime sampai pukul 8 malam. And then ada lagi cerita hantu yang seram lah dekat KLCC tu. Ini adalah level yang sama juga. Dia jenis yang orang kata lemah semangat lah. So orang kata kalau orang lemah semangatnya selalunya kena kacau. Dia cerita every time dia nak pergi toilet, dia selalu je nampak benda tu nak kacau dia. And then ada one time ni dia terpaksa balik lewat malam. Kiranya pukul 8 ke 10 malam macam tu lah. Nasib baiklah dia ada teman, dia ada kawan lah. So dua orang perempuan lah dekat level yang sama, level yang aku kata level yang keras tu lah. So diorang pun memang takut lah waktu tu. Tapi nak buat macam ni kan, memang kena siapkan kerja waktu tu juga. Diorang pun dah nak dekat waktu balik, diorang tunggu sama-sama lah dekat lift. So diorang pun naik lah lift. Masa tu tak ada apa sangat lah. Dia kata selalunya dia kalau pergi toilet dia nampak lah benda tu. Tapi hari tu dia tak nampak tau, dia tak kena kacau. Tapi korang tahu tak apa yang jadi masa diorang tengah naik lift tu? Tiba-tiba ada satu aras tu, lift tu berhenti dekat satu aras. Tak apalah kan berhenti dekat satu aras. Ada budak lelaki yang masuk dalam lift diorang waktu tu. Kan benda macam tak ada apa lah, budak kecil je kan. Budak tu pun masuklah dalam lift and then dia duduk kat belakang lah. Tak lama selepas itu, tiba-tiba lift tu berbunyi loceng tau. Bunyi yang macam nak bagi tahulah yang lift tu overload. Dua-dua perempuan tadi tu macam dah pelik lah. Dua orang je. Lepas tu yang masuk dia seorang budak lelaki tadi. Tiba-tiba je lift tu boleh jadi overload. Sebab apa geng? Waktu tu lah diorang tahu yang budak yang masuk tadi tu bukan budak yang biasa, geng. Diorang cuba untuk pandang belakang tau. Pandang budak-budak tadi lah, yang budak yang tiba-tiba yang masuk lift tiba-tiba duduk belakang. Korang tahu tak, bila dia pandang belakang, tak ada pun budak tu. Budak tu hilang, geng. Tapi bunyi lift tu still bunyi overload. Memang seram gila lah. Perempuan tu selepas diorang turun and balik daripada tu, diorang demam panas, geng. Sebab diorang kena kacau waktu tu juga. So itu adalah dua kisah seram yang berkaitan lah dengan level yang dikatakan level yang keras yang terpaksa ditutup kerana perjanjian dengan makhluk gaib. Korang tahu tak, level yang aku cakap tadi, actually level tu tak ada button pun, geng, dekat lift. Kalau korang masuk lift dekat KLCC tu, KLCC ni actually bukan tempat shopping je. Dekat tingkat-tingkat yang atas-atas tu semua tingkat office lah, geng. So korang pergi dekat lift dekat tingkat office tu, tak ada button pun yang korang boleh tekan untuk pergi ke aras berkenaan, aras yang seram tu, geng. So berhati-hatilah. Begitu. Katanya ada satu technician ni, dia kata dia pernah buat kerja lah waktu tu macam dah nak dekat maghrib macam tu. And then dia nampak ada seorang kelibat satu manusia ni. Kelibat lah, aku tak tahulah manusia ke apa, lembaga ke manusia ke, aku tak tahu, wallahualam. Dia nampak benda tu berjalan menembusi dinding, geng. Memang sangat-sangat menyeramkan lah. Ada ke manusia yang betul-betul manusia boleh jalan tembus dinding? Memang mind blowing gila lah. Kalau kata orang, benda tu bukan manusia lah kan. Mana dia manusia yang boleh tembus dinding, unless kau Harry Potter je dengan geng-geng dia yang boleh tembus dinding. So geng, itu adalah antara kisah-kisah seram yang telah diceritakan lah di internet. Dan juga diorang kata dekat depan KLCC tu kan ada satu, orang kata macam tasik, lepas tu ada kolam kat situ kan. Dia kata kat situ pun actually berhantu kalau malam-malam. Okay geng, so apa pendapat anda? Aku tak tahulah benda ni betul ke tak, tapi apa yang aku baca itulah yang aku sampaikan kat korang hari ini. Okay guys, so macam biasa kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like dan jangan lupa tekan subscribe. Jaga diri and always stay safe. Bye!